Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali. Saya Encik Zulkifli Harun akan mengajar kamu kursus DMB 4233 Metal Fabrication Process bagi semester 2 kohort 2019. Itu kelas kamu lah. Jadi untuk pengetahuan kamu, bagi kursus ini akan berlangsung 7 minggu secara online dan baki 7 minggu lagi akan secara face to face. Jadi kita akan berjumpa selepas 7 minggu. Jadi dalam tempoh 7 minggu ni saya akan menjalankan proses pembelajaran DMB 4233 Metal Fabrication Process dalam bentuk online. Jadi saya nak kamu hadirlah ataupun attend kelas kamu pada hari Rabu selama 5 jam bersama saya. Jadi untuk minggu yang pertama ni saya akan terangkan berkaitan dengan konten ataupun isi kandungan pembelajaran kamu sepanjang tempoh 14 minggu dan serta pentaksiran kamu. Pentaksiran kamu. Baik. Ini adalah kos online bagi kursus yang kamu akan jalani DMB 4233 Metal Fabrication Process. Untuk pengetahuan kamu, aktiviti yang akan berlangsung ialah pembelajaran berbantu ataupun guided learning face to face, yang mana kuliah 11 jam, tutorial 56 jam, aktiviti bertumpukan pelajar 3 jam. Jadi jumlahnya adalah 70 jam. 70 jam ni kalau kita bahagikan dengan 14, kamu akan dapat 5 jam seminggu. Jadi itulah jumlah jam pertemu yang kita akan jumpa selama tempoh 14 minggu. Kemudian self learning atau pembelajaran kendiri, persediaan tugasan 23 jam, ulang kaji 11 dan persediaan penilaian 8 jam. Di sini itu adalah pembelajaran kendiri. Kemudian penilaian rasmi, bagaimana kamu akan dinilai secara berterusan selama 5 jam dan penilaian akhir 3 jam, jadi 8 jam. Baik, jumlah keseluruhan pembelajaran kamu untuk kursus ini adalah 120 jam. 120 jam. Macam mana dapat nilai mata kredit ni? 120 jam ni dibahagi dengan 40 ataupun 40 ni adalah satu mata kredit bernilai 40 national hour. 120 bagi 40 maknanya DMB 4233 ni adalah 3 kredit. 3 kredit dengan 5 jam pertemuan. Itu adalah apa yang ditetapkan oleh pihak pengurusan Kolej Vocasional Syed Iskandar. Baik, seterusnya saya akan terangkan berkaitan dengan matlamat. Matlamat bagi pembelajaran kamu untuk kursus ini. Baik. Metal Fabrication Process is a course that provides students with opportunities to examine safety report on product and technical information in metal fabrication and to participate in hands-on activities in the welding workshop or laboratory. Topics include career opportunities, safety, identification and selection, metal preparation and finishing, metal cutting, weld quality and weld process. This course encourages critical thinking, use of the scientific method, integrate of technology, development of student leadership skill and courses in report preparation and application of knowledge and skill related to practical question and problem, whereas safety concept are integrated into instruction to the maximum extent possible. Baik, matlamat utamanya kita nak menggalakkan critical thinking, pemikiran kritis di kalangan pelajar dan menggunakan term-term saintifik dalam projek kamu. Selain daripada itu juga kita nak kamu didedahkan dengan teknologi dan pengurusan. Pengurusan bagaimana kamu boleh membina ataupun menyediakan satu projek bersama laporan. Di samping itu juga kita menerapkan student leadership, pengurusan student, pengurusan diri kamu, bagaimana kamu menjadi seorang pengurus dalam menyediakan laporan dan projek kamu. Itu antara matlamat yang kita
kita mahu anda dapat daripada akhir kursus ini. Sinopsis. Sinopsis secara umumnya sebenarnya dalam kursus ini kita nak kamu didedahkan dengan segala teknologi, sama ada teknologi yang berada di dalam bengkel makmal ataupun di luar. Jadi kamu didedahkan dengan segala peralatan-peralatan bengkel, segala teknik-teknik dalam kerja-kerja mekanikal, segala pengujian-pengujian yang berlaku dalam proses, borang-borang yang akan kamu gunakan, laporan-laporan yang akan kamu sediakan, dan akhirnya kamu boleh menyediakan satu laporan projek bersama projek yang memenuhi spesifikasi dan standard, supaya projek-projek kamu itu boleh dikomersialkan. Ada 3 learning outcomes, 3 learning outcomes yang kamu perlu dapat hasil daripada pembelajaran kamu dalam kursus ni. CLO kamu, pertama sekali, kamu boleh mereka bentuk satu projek fabrikasi berdasarkan keperluan kerja, menghasilkan kognitif 4 PO3. Kemudian yang kedua, kamu boleh memasang produk kamu ini dan mengikut standard yang dikendaki, yang kamu tetapkan sendiri, Psychomotor 3 dan PLO2. Dan akhir sekali, kamu boleh menyediakan satu laporan berkaitan dengan projek kamu dan tindakan yang kamu ambil semasa kamu laksanakan projek itu mengikut standard A3 PLO5, efektif 3 dan PLO5. Baik, kita lihat pada isi kandungan. Isi kandungan yang akan kamu belajar sepanjang tempoh 14 minggu. Baik, bagi DMB 4233 ada 6 kompetisi. Ada 6 kompetisi yang kamu akan belajar. Kompetisi pertama dan kedua, minggu pertama dan kedua, kamu akan belajar kompetisi pertama, Design for Metal Fabrication Product. Mereka bentuk satu produk fabrikasi. Minggu ketiga dan minggu keempat, kamu akan Design and Development. Kompetisi kedua, kamu akan mereka bentuk dan pembangunan pengurusan dari segi produk yang akan kamu hasilkan. Minggu kelima dan ketujuh, kamu akan didedahkan dengan proses kerja dan pemasangan. Yang kelima dan ketujuh, kamu akan didedahkan kepada proses kerja dan pemasangan. Seterusnya, pada minggu ke-8 dan ke-10, minggu ke-8 dan minggu ke-10, minggu ke-8 dan 10, kamu akan didedahkan tentang Post-Well Mechanical Treatment. Kompetisi yang keempat. Treatment ni adalah rawatan. Jadi rawatan ni kamu akan lakukan proses rawatan kepada produk kamu nanti. Sama ada kamu gunakan ultrasonic treatment ataupun ultrasonic impact treatment, pneumatic impact treatment. Okey, ketiga-tiga ni adalah alat untuk treatment. Tapi kemungkinan alat ni kita tak ada, tapi kita dah ada oven. Jadi kita boleh laksanakan kerja-kerja treatment pada bahan yang kamu produk yang kamu hasilkan. Kemudian pada minggu ke-11 dan 12, kompetisi yang kelima, Corrective and Preventive Action Report. Bagi kompetisi ini, kamu akan didedahkan dengan segala jenis laporan dan tindakan yang kamu akan laksanakan dalam melaksanakan projek ini. Seterusnya, pada minggu terakhir 13 dan 14, kamu akan didedahkan dengan kompetisi ke-6, yang mana kompetisi ini kompetisi paling penting lah. Pada akhirnya, kamu menyediakan work report preparation for others activity related to fabrication project. Pada akhirnya, kamu akan menyediakan satu laporan lengkap projek yang telah kamu hasilkan, projek yang keseluruhan telah kamu hasilkan. Kamu akan didedahkan dengan progres kerja, manpower, tenaga kerja, sumber tenaga kerja. Kamu akan didedah dengan costing, cost, kemudian penjadualan kerja, kemudian perkara-perkara keselamatan yang perlu kamu titik beratkan, dan akhirnya tentang progres dan kontrak requirement, progres kerja dan kontrak yang kamu akan laksanakan berdasarkan tugasan yang akan saya berikan nanti. Pada minggu ke-15
dan 16 adalah minggu exam atau minggu penilaian bagi kamu, penilaian akhir. Itu maknanya tempoh ataupun konten pengajian kamu sepanjang tempoh 14 minggu dan penilaian akhir. Seterusnya kita lihat bagaimana kamu akan dinilai ataupun pentaksiran penilaian assessment ya. Okey, untuk kuis kamu akan ada 3 kuis, yang mana jumlah ketiga-tiga kuis ini adalah 15%. 5% setiap satu kuis. Kuis 1 5, kuis 2 5 dan kuis 3 pun 5. Ini memenuhi CLO 1, SIMPAD dan PLO 3. Kemudian pada kerja amali ada 30% jumlah, practical work, kerja amali 1 10%, kerja amali 2 10%, kerja amali 3 10%. Itu memenuhi CLO 2, P3, Psychomotor 3 dan PLO 2. Kemudian CLO 3, A3, PLO 6 adalah pembentangan 15%. Jadi jumlah PB kamu adalah 60%. PB kamu 60%. Untuk peperiksaan akhir ataupun final examination, kamu hanya akan melalui proses penilaian akhir kerja praktikal saja. Praktikal saja 40%. Jadi 60% PB, 40% peperiksaan akhir, jumlahnya ialah 100%. Itu tentang penilaian ataupun assessment yang akan kamu lalui. Okey, kita rujuk kepada AST, Assessment Specification Table. AST. Kenapa kamu belajar ni? Kenapa kamu mesti mahir dalam perkara-perkara ni? Baik, kalau kita lihat kuis 1, kuis 1, kamu akan dinilaikan berdasarkan kompetisi 1 dan 2. Dan dalam kuis 1 ni dia memenuhi CLO 1, 2 dan 3. Kemudian pada kuis 2 juga kamu akan dinilai pada kompetisi 3 dan kompetisi 4 dan memenuhi CLO 1, 2 dan 3. Kemudian pada kuis 3 kamu akan dinilai pada kompetisi yang ke-5 dan ke-6 dan ia adalah memenuhi CLO 1, 2 dan 3. Jadi pada practical test 1 kamu akan dinilai pada kompetisi 1 dan 2 dan pada practical test 2 pada kompetisi 3, 4 dan 5, manakala practical test 3 pada kompetisi yang ke-6. Dan presentation kamu adalah penilaian keseluruhan daripada kompetisi 1 sehingga kompetisi 6. Jadi kesemua penilaian coursework ni adalah memenuhi CLO 1, CLO 2 dan CLO 3 yang akan menjayakan kamu dalam kursus ini. Baik, sedikit maklumat tentang cadangan. Saya maklumlah cadangan tentang masa yang saya peruntukkan tentang kuis. Kuis 1 30 minit, kuis 2 30 minit, kuis 3 30 minit. Manakala kerja amali 1 60 minit, kerja amali 2 90 minit dan kerja amali 3 60 minit. So, saya rasa di sini kita akan dapat lengkap 5 jam penilaian untuk PB kamu. Baik, seterusnya saya ingin kamu maklum juga pada kamu beberapa buku rujukan yang kamu boleh gunakan untuk membantu kamu dalam kursus ini. Pertama sekali, main reference Welding and Metal Fabrication 2016 Larry Jeffers Cengage. Yang kedua, Blueprint Reading for Welders 2015 A.E. Bennett Cengage. Ini sebenarnya dua beradik ni. Dia keluarkan buku berkaitan dengan projek kerja. Kemudian ada lagi beberapa buku tambahan, Modern Welding 2012 Andrew